Program utama kami hari ini adalah menyeberangi sempadan Kyrgyzstan, Uzbekistan. Begitu singkat masa kami di Kyrgyz ini. Apapun kami berpuas hati sempat bermalam di dua lokasi berbeza, iaitu rumah kampung di Nura dan hotel di Bandar Osh. Dan kami begitu menikmati kedua-dua pengalaman itu. Walaupun jarak pos imigresen dari hotel hanya sekitar 20 km, kami perlu melepasi pintu sempadan lebih awal, memandangkan pihak berkuasa sempadan Uzbekistan adalah antara yang paling rigid dan tegas di laluan kembar kami. Trafik keluar masuk di sini tidaklah begitu sibuk. Namun kerana pelbagai aspek diperiksa begitu teliti oleh tentera sempadan, ia mengambil masa yang amat panjang. Lihat saja anggota tentera sempadan itu. Dia cuba memeriksa semua barang yang kami bawa, termasuklah kamera GoPro ini. Selepas lebih 6 jam menunggu, akhirnya kami dibenarkan masuk ke negara yang pernah menjadi pusat empayar dinasti Timur pada abad ke-16. Diasaskan oleh Emir Timur pada abad ke-14, tentera Emir Timur ini pernah menjadi angkatan perang paling ditakuti oleh negara-negara di 3 benua, iaitu Asia, Eropah dan Afrika. Namun, kegemilangan Uzbekistan sebagai sebuah empayar Islam terkuat di Asia Tengah kini hanya tinggal sejarah. Pemimpin yang dilantik memimpin Uzbekistan selepas merdeka pada Ogos 1991, iaitu Islam Karimov, mengisytiharkan negara itu berfahaman sekular dan berusaha menjauhkan rakyatnya dari ajaran Islam. Sepanjang menuju Fergana hari ini, sukar untuk kami temui masjid. Kami terus berharap akan menemui lebih banyak masjid dalam perjalanan berikutnya esok. Pada hari ke-35, Kembara Bumi Suci dan hari kedua di Uzbekistan, kami bakal ke ibu negaranya, iaitu Tashkent menjelang petang nanti. Sewaktu perjalanan, kami singgah di Kokand, salah sebuah bandar penting di wilayah Fergana. Okey, sekarang kita berada di tempat yang menarik di Fergana, di mana saya difahamkan tempat ini merupakan tempat bersemayam Raja Khudayar Khan pada satu ketika dahulu, dan Fergana ini merupakan laluan utama di utara laluan sutera, dan tempat ini merupakan pertembungan antara pedagang-pedagang daripada Timur Tengah dan China sendiri. Istana yang dibina antara tahun 1863 hingga 1874 ini adalah yang terbesar dan paling mewah di Asia Tengah. Dahulunya ia mempunyai 113 bilik dan kini hanya 19 yang masih kekal dan menjadi muzium yang menyimpan khazanah tinggalan Khudayar Khan. Bandar Kokand wujud sebagai pelabuhan bermula tahun 1732, lalu menjadi ibu negara kerajaan Uzbek Lam. Ia turut menjadi pusat pengajian Islam yang utama di lembah Fergana ini sehingga mewujudkan pembinaan lebih 300 masjid di wilayah ini. Pada tahun 1883, penjajah Rusia di bawah Mikhail Sokobilev menawan bandar ini menjadikannya sebahagian daripada Rusia, dikenali sebagai Turkistan. Kita lihat
sekitar-sekitar yang di sini ada di tempat singgah sana seperti juga istana-istana kita di Malaysia, tetapi ini kebanyakannya yang orang kata artistik. Dan tadi sebentar tadi kita masuk singgah sana tu dimaklumkan dia punya batu tu ada macam equalizer, maksudnya ada bunyi lain macam sikit. Kalau kita cakap tu dia bergema lah. Istana ini tidak lagi berfungsi sebagai pusat pentadbiran seperti dulu. Fungsinya kini berubah, sekadar menjadi muzium kunjungan awam yang majoritinya tidak tahu sejarah negara mereka sendiri. Kita sekarang berada di Kokun. Setelah kita melawat museum tadi di Kokun tu, jadi kita nak makan tengah hari di kedai sahabat kita, Anwar nama dia. Ini kedai dia, pizza and french fries. Selepas menikmati makan tengah hari di sini, kami perlu segera menyambung perjalanan hari ini. Sambil diiringi ahli kelab motosikal tempatan, kami meninggalkan Bandar Kokand untuk ke ibu negara Uzbek di Tashkent. Laluan ke Tashkent ini melalui pergunungan Chimgans yang begitu indah dengan jalan raya yang dibina di lereng-lereng gunung. Kami perlu melalui 2 terowong keselamatan yang dikawal anggota tentera bersenjata kerana kedudukannya yang strategik kepada keselamatan ibu negara Uzbekistan ini. Kami berhenti sebentar bagi menikmati keindahan di pergunungan yang diselaputi salji. Sekarang kita dah berada di antara di antara Fergana ke Tashkent. So kita dah melalui 2 terowong. Itu terowong keselamatan tadi. Dan selepas terowong tu kita dapat ni. Cantik dia, babe. Suasana yang amat menarik. Pemandangan yang cantik, yang indah. Ini satu anugerah setelah pengalaman kita di Kyrgyzstan. Okey, ingat tak jumpa salji, jumpa juga, tapi kali ini dengan pandangan yang baik. Alhamdulillah. Ini anugerah Tuhan. Pengalaman kami semua kepada Bumi Suci 2014. Pelbagai gelagat peserta di sini. Ada yang sibuk bergambar kenangan. Malah peluang begini juga tidak dilepaskan peluang memanjatkan kesyukuran kepada Tuhan yang menciptakan keindahan ini. Salji bergunung ni dari jauh. Wah, indah nian. Tapi bila dekat, penuh bahaya. View terbaik masih Pamir Mountains. Ini tak cukup. Tu view terbaik tapi semua orang tak larat nak ambil gambar. Tapi sebenarnya kalau keadaan macam ni, cuaca terbaik dengan view ni cantik. Cuma kalau di Pamir tu dia apa pun tetap terbaik kan. Pamir tu dia punya challenge lah. Kita rehat sebentar, flushing semua teman-teman karena udah full tadi habis makan. Moga-moga sampai Tashkent kita dalam keadaan selamat. Kami berhenti beberapa kali di sepanjang ke Tashkent ini. Pertama kerana keindahan pemandangan di sini yang amat menakjubkan. Dan keduanya kerana jalan yang amat teruk berlubang dan sedang diselenggara untuk diturap semua. Hari ini riding okey. Part pertama tu good. Tapi bila turun dari pas tu ada teruk sikit lah. Sebab jalan dia bukan off-road tapi banyak lubang.
So tak boleh nak pergi laju, takut terlanggar lubang besar. So kena kontrol-kontrol aja lah. Sebaik melepasi laluan pergunungan dan memasuki kawasan landai, keadaan jalan raya mula kelihatan sempurna tanpa banyak kerosakan. Kami simpulkan, rakyat Uzbek ini sebagai satu bangsa yang begitu mesra dan mudah didekati. Kebetulan singgah di Tashkent pada hari Jumaat hari ini. Kami menunaikan solat Jumaat di Masjid Hazrat Imam yang dibina pada abad ke-16. Lokasinya di Kompleks Seni Bina Kazrati Imam yang turut menempatkan Madrasah Barakhan serta Pusat Pentadbiran Hal Ehwal Islam Uzbekistan. Selepas bersolat, kami berkunjung ke Kedutaan Indonesia di Tashkent ini bagi mengiringi sahabat kami, Pak Edi Sudarmadi, yang perlu menguruskan dokumen perjalanannya di kedutaan negaranya. Selamat sore, Pak. Pak Edinya? Ya, Edi, Pak. Pak tinggal dulu Pak. Ketua pimpinan rombongan, Pak. Pak Atman. Saya jujur dapat info ada orang Indonesia mau datang, terus dari Embassy Malaysia juga telepon. Saya pikir ini hal yang baik, itu kami menyambut baik. Sebenarnya tadinya kita sudah sebelum berangkat kita sudah prepare. Hanya kebetulan LOI dari undangan dari negara Kazakhstan yang itu agak telat masuknya, Pak. Sementara waktu sudah mendesak, saya pun sudah harus beranjak pergi meninggalkan Indonesia dengan kondisi hanya beberapa visa yang sudah saya urus. Dan visa Kazakhstan salah satu, dan Rusia yang belum pada saat itu karena undang. Kita akan bantu follow up ya. Ya, bisa Kazakhstan. Kita usahakan. Hampir sejam kami di sini. Kami diberi layanan mesra. Walaupun kami hanya pengembara bermotosikal yang kurang impaknya kepada hubungan diplomatik Malaysia-Indonesia yang sering diuji, kami amat gembira dapat menyumbang sesuatu bagi merapatkan hubungan dua negara Nusantara di Tashkent ini. Keesokannya pula, sebelum memulakan perjalanan ke Samarkand, kami singgah ke Kedutaan Besar Malaysia. Kehadiran kami disambut pegawai kedutaan yang tertunggu-tunggu kehadiran kami sebaik menerima berita kami telah memasuki negara ini. On Saturday. Came yesterday. Yes, yesterday.